Belakang ni, yang belakang ni. Belakang. Siapa yang naik? Kaki jaga, jangan tolak ah. Situ. Tolak kaki. Hai, jadi aduh. Wait. Okey. Janganlah macam tu bang. Aduh, janganlah tolak orang. Tolaklah. Aus. Gila ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Kembali lagi bersama dengan kami di Notifikasi jam 8.30 hingga 9 malam. Dan tadi anda telah saksikan situasi yang berlaku sepanjang 12 hari yang lalu. Apa yang berlaku dalam negara kita, kemelut politik 2020 itu adalah pekerja ataupun petugas media yang membuat liputan di hadapan Istana Negara. Sebelum saya kenalkan dengan tetamu kita pada hari ini, jom kita saksikan terlebih dahulu video yang diambil dari angle yang berlainan tu. Jom saksikan. Jangan tolak ah. Tolak kaki jaga. Jangan tolaklah. Janganlah macam tu bang, jangan tolaklah. Itu antara luahan yang diluahkan oleh jurukamera ataupun petugas media yang membuat laporan di hadapan Istana Negara. Dan hari ini kita bersama dengan jurukamera tersebut dan juga seorang lagi wartawan yang membuat liputan di hadapan Istana Negara yang menceritakan kemelut politik di dalam negara kita. Saya perkenalkan, tak lain tak bukan Abdul Halim Ahmad, jurukamera Bernama TV yang kita dapat dengar suaranya di dalam video itu tadi, dan juga Ana Zulkifli, wartawan penyiaran Bernama TV. Terima kasih kerana bersama kami. Okey. Saya tak tahu nak react macam mana, tapi itulah video yang saya dapat apabila kemelut yang berlaku dalam negara kita. Halim atau lebih dikenali sebagai Hasan. Yep. Okey. Hasan, saya nak tanya sikit. Masa tu hari yang keberapa tu? Saya fikir masa tu mesti ialah tengah berpanas. Bukan saja panas fizikal, hati pun panas juga masa tu. Boleh tak tolong ceritakan sikit, Hasan? Dia bukan apa tahu, masa hari kejadian tu, masa tu seingat saya hari akhir, sebelum Tan Sri Muhyiddin Yassin keluar watikah daripada istana. So last Agung panggil semua ketua-ketua parti untuk masuk menghadap Agung lah, yang hari terakhir tu kan. So masa kejadian tu pula, masa tu kita tunggu setiap kereta yang masuk, dan kebetulan masa tu kereta Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk. Kereta yang keberapa tu, Hasan? Macam mana? Kereta yang keberapa masa tu? Kereta yang kedua selepas daripada, saya tak ingat kereta siapa selepas pada tu. So jadi kita macam media kat luar tu beranggapan macam kalau kereta Datuk Seri Anwar ni masuk mungkin dalam ambil masa lah setengah jam ke 20 minit ke kan. So kita tunggu, masing-masing media tunggu ke kemah balik. Lepas tu tak sampai 5 minit ke tak sampai 10 minit pun kereta Datuk Seri Anwar tu keluar balik. Bila keluar, jadi diorang terkejut lah kan bila dia keluar tu. So situasi tu masa tu Datuk Seri punya kereta slow dekat depan istana. Lepas tu Datuk Seri buka tingkap. Jadi kalau kita tahulah kan, kalau buka tingkap, so mesti ada antara dia nak kita media ni interview ataupun foto. Jadi diorang pun bergegas berlari lah. Bila berlari tu kita semua berkumpul kat kereta dia. Macam saya yalah bawa kamera saya just record kan mana yang terbaik, shot mana yang dapat lah. Bila sampai kat situ kita pun tak expect ada orang lain, mana bodyguard Datuk Seri Anwar sendiri datang keluar daripada kereta belakang dia, rempuh pengambar-pengambar media yang ada kat situ. Itu yang berterabur tu. Saya mula-mulanya tak adalah nak menjerit pun sebenarnya, tapi sebab memandang ada yang sampai jatuh kan. Bila jatuh tu saya expect kalau diorang boleh pusing balik ke tolong kan. Tapi diorang tak, diorang just masuk dalam kereta terus jalan. Jadi secara automatik lah suara tu keluar je macam tu je. Jadi rasa tak puas hati tu adalah dalam keadaan panas masa tu lagi kan.
Itu je lah. Oh, okey. Maknanya, yelah, dia close secara automatik dan ketika itu bertugas dengan wartawan dengan Ana ke? Masa tu tak. Masa tu dengan wartawan lain. Ana masa tu ada di pintu 1 ke macam. Masa pintu 1 tu kat dalam. Okey, jom kita beralih ke Ana pula. Okey, Ana boleh tak Ana kongsikan dengan kami semua bagaimana agaknya keadaan yang berlaku sepanjang krisis politik yang melanda negara kita ni? Chaotic sebab ini sebenarnya ialah macam kita semua tahu kan, ini merupakan pertama kali dalam sejarah negara kita tak pernah berhadapan dengan seorang Perdana Menteri yang meletakkan jawatan dan sekaligus melumpuhkan keseluruhan anggota jemaah kabinet dia. Jadi ialah sebagai pengamal media masa tu sebagai yang bertugas di Bernama, sudah pasti keseluruhan agensi-agensi berita yang lain akan tertumpu kepada Bernama untuk mendapatkan liputan yang sahih. Jadi kami dalam jangka waktu yang orang kata segalanya ad hoc memang segalanya ad hoc dan walaupun kita dah diberikan tas-tas sedemikian pada hari besoknya, tetapi ada tas yang lain yang datang. So jadi benda tu kita menjadikan kita macam kena prepare. Macam saya sendiri bila dapat tahu Yang Berhormat bekas Perdana Menteri letak jawatan, saya sendiri kata okey, saya datang office, saya recall diri saya padahal saya off. So sebab saya rasa masa tu perlu tenaga kerja kan. Lepas tu bila saya tengok dalam keadaan politik semasa negara tu, saya rasa macam alamak, kecamuk kenapa jadi macam ni kan. So pasti saya rasa bukan rakyat Malaysia je, pengamal media lah paling yang memainkan peranan yang penting di barisan hadapan untuk berikan liputan kan. Jadi waktu tu saya rasa macam mana nak cakap, susah sebenarnya. Dari Ya, betul. Saya pernah interview juga pada hari Rabu tempoh hari. Saya temu bual wartawan lain macam Syamsia, Harith, Farhan semua. Dan mereka juga berkongsikan perkara yang sama. Kan, apa yang mereka nak sampaikan tu memang dah mereka rasa teruja nak sampaikan, tetapi tak dapat story itu. Ana sama juga. Betul. Di mana macam apa yang berlaku dengan Cik Alim tadi sebenarnya bila reporter macam kami wartawan tak dapat apa orang kata isu ataupun tak dapat input yang berlaku dekat dalam tu, jadi kami tercari-cari sebenarnya apa yang berlaku. Berkenaan dengan pemimpin A, pemimpin B. Jadi bila tak dapat, kami ni terpaksa mencari alternatif untuk ialah orang kata dapatkan input kan. Sebab kalau tak, rakyat juga yang tanya apa ni, media tak tahu apa-apa yang terjadi di luar kan. Jadi saya sendiri masa tu nak katakan agak bingung lah sebenarnya. Dalam tempoh masa pertukaran pentadbiran kepimpinan kerajaan kita tu, saya memang bingung sebenarnya. Tapi sebingung-bingung Ana pun dapat pastikan buat laporan yang bagus juga kan, untuk dibaca dan juga ditonton oleh penonton ataupun rakyat Malaysia sendiri. Hasan, selain daripada situasi yang berlaku di hadapan Istana Negara ketika kereta Datuk Seri Anwar Ibrahim melintas tu, ada lagi tak momen yang tak dapat dilupakan apabila berada di hadapan Istana Negara? Saya faham ada yang pahit, ada yang manis, betul tak? Yang manis tu tolong kongsikan juga kita. Dia macam ni. Saya masa tu dapat arahan daripada Ketua Jurukamera. Dia kata suruh cover di depan istana. Masa tu kita ada 2 cameraman lah. Masa tu saya dengan kawan saya lah. Saya just ambil kat waist suasana keadaan dekat luar istana, dan kawan saya seorang lagi tu dia standby kereta-kereta yang masuk. So hari yang saya pergi tu agak menarik jugalah, sebab masa hari tu memang banyak betul orang datang dengan makanan, dengan barang-barang lah. Kadang-kadang macam kalau kita fikir balik, macam kalau duduk dekat depan, baru duduk depan istana ni, ada daulat sebenarnya, daulat depan istana ni kot. Sebab borak-borak kan, kalau kita borak just borak biasa je kan. Kalau kata kalau best lah kalau katakan kat sini kalau diorang siapkan bantal tilam kan. Tiba-tiba ada satu company datang bawa bantal. Betul ke? Betul, ada bawa bantal. So kadang-kadang bila duduk balik tu kan, kalau bermalam kat sini nyamuk macam mana, ada satu company datang bawa ubat nyamuk pula. Dia terlintas dapat macam kata daulat juga baru duduk depan istana ni. Kalau bayangkan kalau duduk dalam istana macam mana. Tapi tak dapat duduk dalam istana. Okey. So sampai ada satu gurauan yang agak pelik juga kan. Kata, berdiri dah lama, duduk dah lama ni kan. Kalau kenalah adalah siapa-siapa yang boleh hantar kita masas ke masa badan gurau depan kan. Datang satu company hantar package masas pula.
Bayangkan sampai tahap macam tu. Dan jangan kata pasal makanan lah. Makanan memang berlambat gila. sunblock lah. Dengan sunblock, Power bank lah. power bank, so macam-macam lah. Sampai kadang-kadang media pun sampai tahap jumpa pegawai kat situ cakap kalau boleh tahan dululah makanan-makanan ni terlalu banyak, memang terlalu banyak. Okay. Tapi ada yang terpaksa bawa balik benda tu lah, jadi tak membazir. Dan satu lagi yang paling menarik sekali, kerjasama media dekat kawasan tu. Sebab kita kat situ lepas habis shoot ke apa benda semua ke, sampah kita jaga. Mana kata tak buang mata-kata, jadi mana katanya kita habis, kita kutip sama-sama. So situasi tu agak menarik lah bagi saya kat situ lah kan. So kerjasama antara media-media lain. So orang kata apa, saya sebagai juru kamera pun saya rasa saya tak adalah pening mana. Saya rasa kalau macam Liana dia reporter lagi pening kot nak jawab soalan-soalan daripada office call, tanya apa kejadi situ. Itu office, belum lagi makcik, pakcik, jiran sebelah rumah, saudara mara, kawan, belum tahu lagi. Apatah lagi saya juru kamera, mesej duk hantar, San apa berlaku. Macam mana ni nak cakap ni kan, awak juru kamera je. Belum ada info apa-apa lagi, input tak ada lagi, just tunggu je dulu. Kan. Tapi masalahnya diorang lebih tahu daripada kita orang yang ada kat sana. Okay. Oh, dengar kata yang tu, dengar kata yang ni kan. Kadang-kadang sampai macam korang media takkan korang media tak tahu, orang luar lebih tahu kan. Masalahnya yang tahu kat luar tu pula benda-benda yang tak sahih. Benda yang tak masuk akal pun. Sampai kata istana dah keluarkan arahan untuk bubar apa semua tu. So mana bila masa dapat input-input macam tu. Saya pun duduk dengan rakan-rakan media lain kan, reporter yang lebih faham lagi kan story-story ni kan. Tanya diorang kata mana ada, ikut logik lah macam mana nak bubar. So kita faham lah situasi tu kan. Sampai ke petang waktu keluar watikah daripada Agong, pihak istana. Padahal kita media dapat awal benda tu, saya pun tak berani nak war-warkan sebab kita tak tahu, tak sahih lagi. Tapi yang kat luar dah tahu, dah kata bubar. Saya macam mana diorang boleh tahu bubar? Pelantikan Perdana Menteri baru akan berlaku. So banyaklah momen-momen yang agak menarik lah berlaku kat situ. Sebenarnya ini adalah tugas media-media arus perdana sebenarnya kan, untuk mensahihkan sesuatu dan juga apabila ditambah-tambah lauk oleh orang luar, terutamanya media sosial, termasuklah yang mengambil kesempatan dengan memberi wang dan sebagainya. Itu jadi saya tanyakan kepada tamu kita pada hari ini, Ana dan juga Hasan. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini notifikasi. Baik, kembali lagi dalam notifikasi. Terima kasih ucapkan kepada anda terus setia bersama dengan kami. Masih lagi bersama dengan Cik Halim kita, juru kamera aka Hasan, yang dikenali sebagai Hasan di Bernama ini. Dan juga kita gantikan seorang lagi wartawan di Bernama TV daripada Ana ke Cik Hilman bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih Hilman kena sini bersama kami. Okey, apa yang boleh Hilman gambarkan kepada penonton semua kan apa yang berlaku di dalam negara minggu lepas? Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah di atas pelantikan Perdana Menteri ke-8 kita, Tan Sri Mulia Yassin, kerana dengan pelantikan itu berjaya menyelesaikan kemelut politik negara kita yang saya kira sangat drastik dalam masa seminggu. Pelbagai perkara berlaku. Betul. Jadi macam kami di Bernama ini, wartawan, memang pada hari pertama kalau ikutkan selepas mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan pada Jumaat, iaitu selepas sahaja selesai mesyuarat itu, bermulalah episod politik negara yang kita pun tak sangka, di mana kem di sebelah PKR berpecah dua, yang mana pro kepada Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Muhammad Azmin, dan juga begitu juga peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir dalam Bersatu dan juga Perdana Menteri. Semuanya dalam masa seminggu, Luqman. Jadi memang orang kata ini pertama kali dalam sejarah kita politik negara berubah-ubah. Bukan sekadar orang kata melibatkan pelbagai parti, setiap jam tu ada saja perubahan. Dan paling uniknya apabila melibatkan institusi tertinggi negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah kita, dan alhamdulillah kesemua dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan tuanku untuk menentukan siapa yang sepatutnya mentadbir negara ini.
Alhamdulillah, itu yang berlaku di negara kita. Dan kabarnya Hilman buat tugasan package rancangan ekonomi oleh Perdana Menteri interim kita. Tapi sebenarnya bukan itu difokuskan sebenarnya. Difokuskan kepada senario politik pula. Senario politik. Boleh tak gambarkan kepada kita semua? Okey, kalau ikutkan package rancangan ekonomi itu perlu dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita. Tapi malangnya sebabkan perkara ini berlaku, jadi tiadalah pembentangan yang orang kata sepatutnya dibuat oleh saudara Lim Guan Eng kita, YB kita, tapi dibuat oleh Perdana Menteri bekas Perdana Menteri interim kita, Dr. Mahathir Mohamad, dan ia disiarkan secara langsung ke seluruh negara melalui siaran secara langsung di Putrajaya lah, di Jabatan Perdana Menteri. Dan package-package yang diperkenalkan memang kalau kita lihat untuk membantulah kekukuhan ekonomi kita, di samping mengukuhkan lagi ekonomi yang berlarutan sejak PRU lagi. Kalau kita lihat lembab dia punya trend tu. Dan sebanyak 20 bilion diperuntukkan melibatkan pelbagai aspek lah, khususnya pelancongan, kerana tahun ni tahun Melawat Malaysia. Dan kita pun tak jangka dengan adanya penularan wabak COVID-19 inilah. Jadi memang memberi kesan kepada semua lah, terutama industri. Tapi malangnya tidak sempat untuk dilaksanakan dengan PM pengumuman PM ke-8, pengumuman pelantikan PM ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hasan, tadi sebelum kita berehat tadi, saya tinggalkan soalan berkenaan dengan bagaimana media arus perdana mendapatkan maklumat yang sahih, tetapi diambil kesempatan pula oleh media-media sosial ni. Apa yang Hasan nampak di hadapan istana masa tu? Okey, kalau berlaku apa yang berlaku, kita ada 2 pintu istana kan. Yang biasanya dia ada 3 pintu, pintu 1, pintu 2, pintu 3. Tapi kebiasaannya kita akan jaga pintu pertama, iaitu pintu utama dia pintu 1 dan pintu kedua. So macam saya diarahkan untuk jaga pintu 2. So suasana kat depan tu, jangan katakan media biasa macam media kita ni lah, macam-macam ada bloggers, ada kadang-kadang orang yang dah nak jadi orang kata membawang. Panjang pula membawang aku ni. Membawang ni kan, itu lagi ramai daripada media. So kadang-kadang tu sebab bila kita nak ambil video tu agak susah. Sebab apa, kalau macam saya pegang kamera, tiba-tiba ada handphone je lalu depan kita. So bila kita nak cakap pun orang tak layan. Tahu suasana situ lain, dan macam-macam perkara yang akan berlaku kat depan tu. Macam apa yang kita nak sampaikan kat orang tu, sebab bila kita sampaikan media macam kita pun, kita bukan setiap masa 24 jam live nak sampaikan dekat orang ramai. Kita update mungkin 10 minit 20 minit kita update, tapi diorang every minute diorang update. Setiap minit diorang update. Jadi kadang-kadang benda-benda yang tak sahih lagi pun diorang akan update terus. Macam baru-baru ni berlaku, macam saya ada cerita pasal orang bagi duit. Kita berkumpul kat depan tu. Tiba-tiba ada 3 orang lelaki ni datang daripada jauh, bawa duit agak banyak jugalah. Saya ingat daripada jauh macam duit 50 kan. Kata siapa yang nak bagi duit kat kita ni kan. Tu orang kata macam daulat depan istana jugalah. Tak ada orang nak bagi kita duit. So memang betul lah dia orang datang bawa duit. Memang ada datang bawa duit kan. Tapi saya tengok bila sampai kat saya, dia bagi saya RM1 tau. Saya kata, ambil lah Amir, mula tu ambil lah kan. Apa benda duit RM1 ni kan. Lepas tu sampai kat kawan, rupanya dia bagi semua orang yang ada kat situ RM1. Media-media yang ada kat situ dia bagi seorang RM1 tau. Tapi saya pergi balik dekat orang tu, saya letak balik dekat atas dia, tempat yang dia bawa tu. Saya kata, Dek, kalau nak bagi abang jangan bagi RM1 Dek. Bagi abang 1 ikat ni. Dia ada senyum lah. Dia gelak dengan, lepas tu dia jalan. Sampai ke depan pintu istana tu, dia polis tahan dia. Polis arahkan dia supaya beredar pada situ lah. Sebab apa, cara dia tu tak berapa elok sangat kan. Sebab apa, satu cara dia mengedarkan duit tu, kita faham dia YouTuber, mungkin nak cari viewer ramai ke apa, saya tak tahulah apa yang dia buat kan. So bila dia macam tu, polis arahkan dia balik dengan cerita kata besok tu polis panggil dia untuk bagi keterangan. Saya tak follow lah apa dia punya apa. Saya cuma tertarik tadi apa yang Hasan katakan berkenaan dengan media-media media baru ni, mereka buat update setiap minit. Tapi kalau kaedah pelaporan sekarang bagaimana, Hilman? Adakah boleh kita ikut mereka ni ataupun bernama ada style sendiri? Kalau di bernama, setiap wartawan ni keluar ketugasan. Pertama, wajib adalah kita buat one-liner. One-liner ni adalah potongan ayat yang padat untuk kita hantarkan kepada office supaya boleh keluar di kaca TV lah, di line bawah itu.
crawler. Crawler tu. Crawler itu. Jadi itu one-liner. Setiap reporter, wartawan kena buat. Okay, jadi waktu keadaan sekarang ni memang every single minute a new crawler lah keluar. Kan memang perubahan sentiasa berlaku dalam masa sekarang ni, masa sangat berharga ya Luqman untuk krisis politik kita ni. Setiap jam ada saja perubahan, baik di sisi pembangkang maupun di sisi kerajaan. Jadi itu antaranya. Kedua, story awal ataupun laporan awal lah, buat pakai phone saja, hantar terus ke office melalui WhatsApp. Begitu juga video kita ambil pakai phone, hantar terus ke WhatsApp. Kerana kalau kita faham, kalau keadaan di luar istana misalnya macam Cik Hassan kita ni, mana kita nak cari line internet, betul tak? Nak hantar visual, nak pump visual. Jadi cara paling mudah adalah menggunakan handphone. Kita reporter menggunakan handphone, ambil kad WIS ataupun visual, hantar through WhatsApp lah. Dan di office akan diproses lah. Terus kita on airkan untuk berita terdekat lah untuk waktu berikut. Dan kemudian tak ada laporan susulan daripada apa yang dilaporkan awal. Ada live crossover. Macam setiap reporter kalau isu-isu sebegini akan bawa alat untuk live lah, alatan untuk live. Jadi setiap jam kena live lah. Untuk laporkan apa perkembangan terbaru. Jadi waktu bekerja kami 9 pagi tak tentu balik pukul apa. Kalau malam tu ada sidang media di mana, di sisi kerajaan PKR ke mana, kena pergi juga. Okey, cakap pasal PKR ni, masa krisis politik ni pun Hilman berada di bangunan PKR kan. Adakah Hilman berada sepanjang krisis berlaku ataupun pada waktu-waktu tertentu saja? Sepanjang krisis ya, saya memang bos menugaskan saya untuk memantau PKR ini bagaimana untuk situasi ini. Memang sebelum ni pun saya lebih kepada PKR untuk kerajaan PH kan. Jadi saya dah tahu apa dia orang punya meeting kat mana, siapa yang patut saya hubungi. Jadi memang saya pantaulah PKR. Dan satu yang saya boleh kongsi, Parti Keadilan Rakyat ni, PKR ni, kalau sedang media dia akan buat di HQ lah, di Petaling Jaya, Tropicana. Dan tapi sedang media yang mengejut ni, yang kita tak jangka ni Luqman. Sekejap di Hotel Istin, sekejap di Hotel Sheraton untuk puak yang lagi, camp yang lagi satu. Jadi ada dua camp, jadi dua lokasi berbeza. Sebab itulah wujudnya hashtag langkah Sheraton, hashtag langkah Istin. Kerana di hotel itu. Itu satu yang kata trending jugalah. Okey, maknanya agak menarik ya. Agak menarik. Apa yang itu saya kata kalau di Malaysia ni, netizen dia pandang sisi lain dalam sesebuah laporan itu. Macam kalau event itu di Hotel Sheraton, mereka menamakan langkah Sheraton, langkah Istin. Kita pun tak terfikir dia orang buat hashtag tanda pagar sebegitu. Jadi tapi mudah juga sebenarnya. Mudah sebenarnya, kalau kita pun boleh check kan di situ. Kita nak track balik macam mana, dari mana sumber dan sebagainya, ataupun berita-berita lain yang boleh yang kita perolehi. Hassan. Lama senyap ni. Dari segi kepuasan mengambil visual tu, yang mana yang paling memberi kepuasan kepada Cik Hassan kita? Dia macam kita sebagai seorang juru kamera ni kan, kita kalau macam ni, dalam situasi macam ni, kita tak perlukan angle macam bawah pokok ke, celah pokok ke. Yang penting situasi tu kita kena ada semua. Sebab tu bila kalau nak kejar kereta tu tak kisahlah kamera tu goyang ke apa ke, yang penting visual tu kena ada. Itu paling penting. Sebab apa? Kalau katakan visual tu tak ada, macam mana reporter nak buat story? Sebab apa kita beza, kita TV kan. Kalau macam TV dia nak ceritakan melalui visual. Kalau katakan mungkin yang bloggers ni, diorang just sekeping gambar, diorang boleh ceritakan di sebalik gambar tu pun diorang boleh ceritakan juga, tak ada masalah. Macam tadi Celok kata tadi pasal kenapa macam seminit ke semua. Bernama ada juga buat. Macam kita pun ada juga macam apa nama? Byline apa tadi? One-liner kan. One-liner tu memang betul kita boleh buat, tapi kita perlukan kesahihan story tu. Kalau katakan setiap 1 minit kita dengar khabar angin daripada luar, boleh buat. Tapi andai kata benda tu salah. Jadi macam bernama kita lebih utamakan kesahihan cerita tu. Sahihnya cerita tu baru kita keluar. Nama pun agensi berita nasional kan. Dia sebagai mata dan telinga juga kepada negara kita dalam menyampaikan suatu berita. Okey Hassan, kita dah nak melabuhkan tirai notifikasi pada hari ini. Terkejut memang sangat sekejap. Hasil perkongsian daripada saudara berdua. Hassan, andai saya minta Hassan bayangkan kamera ni adalah bodyguard yang langgar Hassan tu. Cuba Hassan
Apa rasa nak katakan kepada Encik bodyguard yang telah pun melanggar sana? Pandang kamera ke pandang juru kamera? Pandang kamera. Pandang kamera. Okey, pandang kamera boleh. Okey, bagi pengawal atau bodyguard Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami faham anda bekerja dan kami faham kerja anda. Tapi untuk pengetahuan, kami media memang selalu bekerja dengan pihak polis, dengan bermacam-macam agensi kerajaan lah. Macam kita orang tengok situasi polis-polis ni semua, kita orang tahu, diorang tahu manage media macam mana. So kepada bodyguard Datuk Seri Anwar Ibrahim, harap boleh memperbaiki cara untuk menangani media ni. Itu je lah. Ini bukan apa mungkin, bukan ugutan ni bagi tahu. Okey. Yalah, dia kadang-kadang tu yalah semua tengah panas masa tu kan. Dia pun mungkin terlepas pandang. Lupa nak cakap. Tapi lepas kejadian tu Setiausaha Akhbar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada datang kepada media balik. Mohon maaf. Yes, lupa nak cakap. Maaf. Maknanya ada lah masing-masing ada. dapat berkompromi dengan apa yang berlaku. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Halim Ahmad atau lebih dikenal sebagai Cik Hasan kita, juru kamera Bernama TV, dan juga Hilman Jamil, wartawan penyiaran Bernama TV yang bercakap tentang cerita penyiar krisis politik Malaysia 2020. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.